Anda sedang menyaksikan saya melalui aplikasi YouTube. Selain itu, Anda juga pasti mempunyai aplikasi seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Semua aplikasi-aplikasi ini adalah merupakan media sosial yang sering digunakan oleh kita pada hari ini. Bahkan, Malaysia merupakan negara yang banyak menggunakan internet dalam tempoh masa terdekat ini. Bersama-sama dengan saya pada kali ini akan membicarakan tentang media sosial yang dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Saksikan video ini hingga ke akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Siddiq Muhammad. Pada kali ini kita akan membicarakan tentang media sosial. Apa yang dimaksudkan dengan media sosial? Media sosial, dia merangkumi dua perkataan. Yang pertama media dan yang keduanya ialah sosial. Maksud media ialah alat atau perantara di dalam komunikasi atau dalam perhubungan. Manakala sosial pula artinya ialah segala hal yang berkait dengan masyarakat. Media sosial, rangkuman daripada dua perkataan itu maksudnya ialah sebuah kumpulan aplikasi yang berasaskan internet yang membangun atas dasar ideologi dan teknologi dan yang membolehkan penciptaan dan pertukaran. Media sosial boleh dibahagikan kepada empat berdasarkan kepada tujuannya. Yang pertama, digunakan untuk bersosial dan berkomunikasi seperti Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Yang kedua, digunakan untuk perbincangan seperti Google Talk, Google Meet dan juga Zoom. Yang ketiga, digunakan bagi tujuan berkongsi fail, video dan muzik seperti YouTube, SlideShare, Flick dan lain-lain lagi. Yang keempat, untuk tujuan penerbitan seperti Wikipedia dan blog. Apakah ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh tentang media sosial? Kita boleh bahagikan media sosial yang dinyatakan di dalam Al-Quran dibahagikan kepada dua. Yang pertama, jenis media lisan ataupun verbal, dan yang kedua ialah tulisan ataupun written. Yang pertama, verbal ataupun lisan. Kita boleh lihat bagaimana seorang berhadapan dengan seseorang, satu dengan satu. Sebagaimana kita lihat contohnya di dalam Al-Quran dan surah Al-Qasas, surah yang ke-28 pada ayat 20, di mana seorang lelaki daripada hujung kota telah datang, dia pergi kepada Nabi Musa AS dan menyatakan mengenai rancangan untuk membunuhnya, dan disarankan kepada Nabi Musa supaya meninggalkan kota Mesir. Begitu juga contohnya di dalam surah An-Naml, surah yang ke-27 pada ayat 22, ketika Hudhud datang membawa berita penduduk Sabah kepada Nabi Sulaiman AS. Selain itu, di dalam surah Al-Baqarah terdapat kisah Nabi Ibrahim AS yang berhujjah dengan Namrud. Surah Al-Baqarah surah yang kedua pada ayat 258. Dan begitu juga surah Luqman surah 31 ayat 13 hingga ayat 19 mengenai dengan nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Yang kedua, boleh kita bahagikan juga kepada verbal kepada orang ramai. Sebagai contohnya, di dalam surah Yasin surah yang ke-36 pada ayat 20, seorang daripada hujung kampung
yang mengajak kepada orang ramai untuk mengikuti para rasul. Dan begitu juga contohnya dalam surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat 76 hingga 78. Nabi Musa AS mengajak Fir'aun, Qarun, Haman kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya ialah media sosial melalui tulisan. Sama ada ia berhadapan dengan seseorang ataupun berhadapan dengan kumpulan yang ramai. Sebagai contoh, ketika berhadapan dengan seseorang, di dalam surah An-Naml surah 27 ayat 28 hingga ayat 29 menceritakan tentang burung hudhud yang menghantarkan surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba. Dan yang keduanya ialah berhadapan dengan kumpulan yang ramai. Sebagaimana kalau kita melihat di dalam surah Al-Mumtahanah surah yang ke-60, turun surah ini pada ayat pertamanya adalah disebabkan kerana seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah, dia telah menghantar surat kepada keluarganya yang berada di Mekah untuk memberikan amaran dan mengkhabarkan kepada mereka tentang rancangan umat Islam di Madinah untuk menyerang Mekah. Selain itu, kita juga melihat di dalam surah Al-Fatah surah yang ke-48 daripada ayat pertama hingga ayat yang ketiga, di mana Allah Ta'ala telah menamakan perjanjian Hudaibiyah itu sebagai satu kemenangan, kerana dalam perjanjian Hudaibiyah itu Nabi SAW telah memeteraikan perjanjian melalui tulisan bersama dengan orang-orang kafir Quraisy di Makkah. Apakah garis panduan penggunaan media sosial menurut agama Islam? Ada beberapa garis panduan yang dijelaskan oleh para ulama. Antara yang terpentingnya ialah pertama, niat yang baik untuk mencari dan memberikan manfaat. Yang kedua, tidak menjadi sebab kesibukan yang meninggalkan kewajipan. Yang ketiga, tabayyun dan tasabbut bagi memastikan kebenaran berita sebelum menerima dan sebelum sebar. Ini sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 pada ayat yang ke-6. Yang keempat, elak dari mencemuh, memaki, memfitnah dan memburukkan orang lain. Dan yang kelimanya ialah menjaga hati ketika berhubung dengan orang lain. Mudah-mudahan dengan kita menggunakan media sosial pada hari ini dapat memudahkan segala urusan dan perhubungan kita. Tidak lain, kita menggunakan media sosial di dalam memberi dan menyampaikan kebaikan dan juga mencari perkara yang berfaedah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Jangan kita jadikan media sosial sebagai sebab dosa dan murka Allah Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaat bersama-sama dalam perkongsian pada kali ini. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada diri saya sendiri. Bukan nak mengajar, cuma sekadar berkongsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.